Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kita akan sambung teaching video kita dalam integral. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai definite integral, iaitu kamiran tentu. Ya, sebelum ini kita telah membincangkan mengenai kamiran tidak tentu kan. Jadi kamiran tidak tentu tidak ada nombor yang ni nampak ya? Jadi cuma untuk kamiran tentu ini, sekarang ni bagi satu-satu kamiran yang diberi macam ini, kita akan dapati ada nilai dekat sini ya. 1, 3, 0, 1. Alright. Di mana akhirnya nanti nilai-nilai yang dekat tepi ni, nilai kamiran ini kita akan substitutekan ke dalam hasil kamiran kita kemudian. Jadi saya akan tunjukkan macam mana kita buat. Cuma saya nak ingatkan proses kamiran yang basic kita macam ini kan, X kuasa 3 X ni dia akan berlaku dengan proses yang sama dengan proses yang kita dah belajar sebelum ni lah, menggunakan integration rule tadi tu yang sebelum kita, yang kita dah bincang sebelum ni kan. Cuma benda baru adalah macam mana kita nak menggunakan yang ini. Baik, saya akan tunjukkan. Kita lihat kepada satu contoh mudah dekat sini. Contoh ini semua nampak ya. Kita ada fungsi mudah sahaja. Kita ada X kuasa 3 di sini. Jadi cara dia adalah kita akan integratekan X kuasa 3 ini terlebih dahulu. Jadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat X kuasa 4/4. Just exactly macam ni. Yang saya gerakkan mouse ni macam ni. Okey. So jadi penulisan dia adalah kita ada 1, 3 kan. Kita buat kotak macam ni. Dia bukan kotak lah. Dia bracket macam ni. Kita letak 1, 3. Okey. Kita letak 1, 3 macam ni. Now, 1, 3 ni kita akan substitutekan ke dalam hasil kita. Inilah hasil kita tadi kan. So, jadi 1 dan 3 ni kita akan masukkan ke dalam pemboleh ubah X. Nampak ya? Kita ada X kuasa 4/4 kan. Kita akan masukkan nilai ini, 1, 3 ini ke dalam pemboleh ubah X. Jadi, cuma jangan terbalik. Kita akan mulai dengan pemasukan 3. Yang atas ni. Yang atas ni kena masuk dulu. Ya? Masuk dulu. Kita masukkan X sama dengan 3 ke sini. Lepas tu, kita akan tolak. Tolak apa? Tolak 1 ni, X sama dengan 1 ni, masukkan pula ke sini. Nampak tak? So, jadi nampak tak yang kotak warna merah ni? Ada ini kan? So, jadi ini adalah cara dia bagaimana kita nak substitute nilai-nilai yang kita nampak dekat sini. So, jangan masukkan 1 dulu, lepas tu tolak dengan 3. Bukan. So, 3 masukkan dulu, then tolakkan dengan pemasukan 1. So macam tu. So macam ni lah. So once kita dah masuk, kita buat sedikit pengiraan dan terus kita dapat jawapan. So macam ni ya. Dia cukup mudah sahaja. Ini ialah dinamakan kamiran tentu. Ya. So jadi nampak tak dah tak ada nilai C kat situ. Ya. Bukan nilai C. Dah tak ada constant C kat situ. Pemalas C kan dah tak ada kan. Sebab kita ada nilai bagi kamiran. Okay, we go to another example. Kita ada eksponen saja, kita buat ambil contoh yang mudah-mudah supaya kita senang faham. Jadi, kita ada integration for exponent power of 2x. Contoh ini kita dah pernah nampak sebelum ini. Kita akan integratekan yang ini terlebih dahulu, then kita akan produce yang ini, yang tengah-tengah ni. Okay. Ini yang hasil apabila kita dah integratekan fungsi yang diberi. So, kita letak 01 dekat sini, 01. Dan kita akan mulakan proses substitution kita. Kita masukkan nilai. Kena start dengan 1 ya. Masukkan 1 ke dalam sini, X ya, ke dalam X ke sini. Dan tolakkan dengan masukkan 0 ke dalam X. Jadi, saya dah tunjukkan cara dia macam ni. Nampak ya? Start dengan 1. Lepas tu diikuti dengan 0. Dia mesti tolak. Dia mesti tolak ya. Jangan tambah pula. Dia mesti tolak. Jadi buat sedikit pengiraan dan kita akan dapat jawapan 1/2. Okey.
So itu adalah dua contoh dan kita pergi kepada contoh yang ketiga ya. Yang ketiga kat sini kita saja ambil contoh yang lain, iaitu 1/x. So jadi cara nak integratekan 1/x adalah kita akan dapat hasil ln x. So kita akan dapat yang ini ln x. Lepas tu jangan lupa kita ada dia punya selang dia. Satu eksponen. Kita boleh letak satu eksponen dan kita start substitute. Masukkan ke dalam sini. Start dengan eksponen, tolak, masukkan 1 pula. Tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan ini dan kita akan dapat jawapan akhir kita 1. Okay guys? So agak mudah dekat sini sebab yang penting adalah integration tu betul. Yang satu eksponen ini kita follow je. Kita masukkan aja, jangan lupa dia adalah proses tolak. Okay, now kita pergi kepada satu bahagian yang agak penting iaitu yang ini. Integration by substitution, iaitu kamiran dengan penggantian. Kamiran dengan penggantian. Jadi nama pun substitution, penggantian. Jadi bila sebut penggantian, maka kita kena gantikanlah. Kena gantikan sesuatu. Jadi cuba kita lihat, kita akan tunjukkan dua contoh dekat sini. Jadi kita nak belajar macam mana kita nak melakukan proses penggantian ini. Okey. Jadi katakan kita diberi integration bagi satu function ini. Iaitu 2x darab square root of x kuasa 2 tambah 1. Jika kita perhatikan yang ini, kita tak boleh nak menggunakan integration rules yang kita tahu sebelum ini untuk mendapatkan hasil bagi ini. Sebab dia sangat susah dan tak boleh pun. Tak ada satu rules yang kita tahu sebelum ini yang boleh jawab yang ini. Tak boleh. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita perlu simplifykan bentuk ini supaya kita dapat melakukan integration dengan cara yang mudah. Itu idea dia. Jadi oleh sebab itulah datangnya kaedah penggantian ini. Jadi cara yang paling mudah untuk saya terangkan adalah kalau kita lihat dekat sini, nampak kita ada 2x. Nampak tak? Dia semua sebutan-sebutan ini dalam sebutan x. Betul tak? Jadi, apa yang perlu kita buat adalah kita akan cuba gantikan semua yang ada x ini, termasuk di x ini, kita akan gantikan dengan u. Dengan u. Cuba lihat dekat sini. Baris ini. Nampak tak? Dia akan menghasilkan satu ungkapan yang sangat mudah. Rupanya, punyalah panjang-panjang yang ini, rupanya kita hanya perlu integratekan apa? U kuasa 1/2 du. Kan? Jadi kita dah ada satu yang dinamakan macam simplified version lah. Kita dah permudahkan sebenarnya. Cuma kena tukar. Semua variable x kat sini, bila kita guna penggantian, katakan kita gantikan u jadi x kuasa 2 tambah 1, maka everything would change. Dia akan tukar semua automatically. Kita akan pindah sana pindah sini. Last kali kita dapat apa? Tengok kejap saya akan terangkan macam mana kita buat. Tengok last kali kita dapat yang ini tau. Kita dapat yang ini, u kuasa 1/2 du. Jadi dari sini kita dah ada pengalaman macam mana kita nak buat. Kita akan menggunakan rules kita yang nombor 2, kalau ingat lagi, di mana ingat tak, kuasa ni kan kena tambah 1 kan. Ini yang berlaku. So 1/2 tambah 1, dan pembawah pun akan follow kuasa tu yang macam ni. Dia ada plus C dan kita selesaikan, akhirnya kita akan dapat ini. Nampak? 2/3 U kuasa 3/2 tambah C. Okey? Dan akhir sekali, janganlah kita tinggalkan jawapan kita dalam sebutan U. Sebab soalan asal dalam sebutan X kan. Jadi U ni kita gantilah semula. Tadi kita dah declare apa? U tu sebagai apa? Kita akan lihat semula yang ini. U kita adalah X kuasa 2 tambah 1. Maka kita gantikan semula ini ke dalam
sini. Masukkan sini sahaja. So, sebab itulah kita dapat yang ini. Okey. So, benda baru untuk kita semua. Tapi kita kena tahu dan kena belajar. Okey. Now, kita back to question. Jadi, mula-mula kita akan buat penggantian. Kita akan gantikan bahagian dalam ini. Sebab itu, kita katakan U sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Okey, so kita gantikan je sebab kita nak mudahkan cerita sebenarnya. Jadi dari sini yang kotak dot-dot warna merah ini, dari sini kita akan melakukan differentiation. Okey, kita akan melakukan terbitan, pembezaan. Differentiation lah. So jadi variable dia adalah variable X kan. Maka kalau kita nak differentiatekan dia akan jadi du per dx. Du over dx kita akan differentiatekan. Kalau masih ingat lagi, x kuasa 2 dia akan jadi apa? 2x. Okey, 2x. Maka saya akan so kita susun semula dx sama dengan du per 2x. So macam ni. Jadi dalam kotak yang ni, kotak ini semua info-info kat sini kita akan masukkan ke dalam sini. So, kita akan gantikan. Okey. So, kita cuba gantikanlah. Jadi, dekat sini kita ada apa? Kita ada, okey, 2x ni saya kekalkan dulu, biarkan dulu. Saya akan gantikan yang belah dalam ni. Yang ini. So, tadi kita dah buat penggantian u kan? Jadi, kita dapat square root of u. Ganti siap-siap. Lepas tu, dx ini saya dapat daripada mana? Dapat daripada sini. So, daripada sini, kita dah dapat dx ini sama dengan du per 2x. Maka, saya akan gunakan ke sini, masukkan di sini. So, sebab itu, kita dapat ungkapan ini. Lepas itu, kita lihat apa yang boleh kita buat lagi. Kita boleh cancelkan dia. Cancelkan mana ini? Nampak tak? 2x ni kan dekat bawah. Kita boleh cancelkan dengan yang ini. Kita cancelkan dia. Bila kita cancelkan ini dengan ini, kita boleh matikan dia ya. Yang tinggal hanyalah this part dengan du je. Sebab itu kita dapat yang ini. Boleh. Nampak tak? Saya gantikan. Per habis saya akan gantikan. Selagi boleh ganti, saya akan gantikan. Sampai saya dapat satu bentuk ungkapan yang mudah dan simple aja. Jadi dari sini kita tahu square root itu punca kuasa 2 kita boleh tulis dalam bentuk setara, iaitu inilah u kuasa 1/2. Then from here kita akan teruskan pengiraan kita macam saya terangkan tadi. Okey. So lihat semula elok-elok cara macam mana kita nak buat dekat sini. Hopefully kita boleh faham ya. From here kita pergi sini, penggantian kita buat sedikit kerja, masukkan semula dan akhirnya kita akan dapat version yang simple untuk membolehkan kita melakukan integration seperti biasa dekat sini dan kita akhiri dengan jawapan berikut. Okey. So ini adalah satu contoh. Now kita pergi kepada contoh yang kedua. Ada berapa contoh kat sini? 2, 3. Oh, ada 3. Okey. Contoh kedua ya. Contoh kedua kita ada integration of ln x over x. Jadi dalam contoh ini penggantian yang sesuai yang kita boleh lakukan adalah kita ambillah yang di atas ini, iaitu u sama dengan ln x ya. U sama dengan ln x. Jadi kita akan buat sedikit pengiraan dari perspektif pembezaan differentiation. Maka du over dx kita akan dapat 1/x. Ingat semula dalam differentiation dalam teaching video sebelum ini. Jadi dx sama dengan x du ya. So maklumat dalam kotak ini akan membantu kita. Jadi saya akan gantikan satu persatu dekat sini. Okey, yang belah atas sini dah confirm jadi u lah kan. Jadi u dapat u kat sini lah. Okey, yang x ini saya remainkan dekat sini. Saya gantikan dx ini. Dx ini adalah yang ini, iaitu x du. Sebab itu kita dapat dekat sini. Jadi dekat sini, now kita cuba simplifikan. Mana yang boleh cancel, kita cancelkan dulu. Jelas dekat sini, yang x kat atas ini, kita boleh matikan dengan x di bawah ini.
Dan akhirnya kita dapat apa? Kita dapat U je kan? U dengan DU je tinggal kan? So, kita dapat yang ni. So, dari sini, baru kita lakukan integration kita yang sebenar. Kita lakukan proses penggantian dulu. Lepas tu, last kali, baru kita integratekan dia. Jadi, from here, we obtain yang ni. U kuasa 2 per 2 tambah C macam biasalah. Lepas tu jangan tinggalkan jawapan dekat sini. Ini kan dalam sebutan U kan. Kita tak nak macam tu. Kita mesti end up dengan sebutan X. Jadi X ni apa? Ganti semula lah. U sama dengan ln X, betul? Masukkan ke dalam sini. Maka kita akan dapat jawapan ini. Okey. Jadi kalau tengok sekali lalu soalan ini, daripada tak boleh nak buat, kita buat kaedah penggantian, maka akhirnya kita akan dapat jawapan. Okey, kita pergi kepada contoh terakhir dalam substitution method ini. Ini satu lagi contoh yang kalau kita lihat sekali lalu, memang kita tak boleh gunalah integration rule yang kita belajar mula-mula sebelum ni kan, tak boleh. So kita kena buat something. Something tu apa? Something tu adalah substitution. Now, saya akan pilih U sebagai X kuasa 2 tambah 1, ambil yang bawah ini. Okey, jadi saya akan buat du over dx, akan differentiatekan function ini, saya akan dapat 2x, maka dx sama dengan du per 2x. So, saya pindah-pindahkan je lah. Pindah ke sana, pindah ke sini, tarik sana, tarik sini. Yang macam ni ya. So, ini akan bantu kita, this part. So, kita akan masukkan. So, yang bawah ini akan jadi u, betul? Yang ni lah, u kat sini. Yang x ni biar dulu. X yang atas ni biar dulu. Kita gantikan yang mana nampak je sekarang ni. So, yang ini adalah u dan gantikan dengan dx ni. No. Gantikan pula dx ini. Dx ini kita dapat yang ni kan. Kita masukkan. Kita masukkan kat sini. Dan kita akan dapat yang ini. Dapat ni lah. Kenapa C dekat sini? Oh, C ni belum ada lagi ya. So, sepatutnya, okey, minta maaf. Dekat C sini, sepatutnya C. No. Yang C ni belum ada lagi. Okey, guys. So, C ni belum ada lagi kat sini. Ini belum ada. Ini pun belum ada lagi. Ini pun belum ada lagi. C ada dekat sini. Okey. Yang ini saya silap ni ya. Ini, yang ni tak ada. Dia C hanya berada dekat sini sahaja. Pasal kita belum integrate lagi, tiba-tiba keluar C pula, salah lah ni. Okey, tak apa yang itu. Jadi lepas kita gantikan, kita lihat yang mana boleh kita cancelkan. So kita akan dapati X ini boleh cancel. X ini dekat atas, yang X ini dekat bawah kan. Jadi kita boleh cancelkan X itu. So yang tinggal adalah yang berikut, iaitu 1 per 2U. So jadi dari sini kita akan integratekan dia. Kita akan dapat yang ini ln lah, pakai ln ni 1 per u kan. So kita dapat ln u tambah c. So jadi kita ganti semula u ni, kita tak nak, kita nak dalam sebutan x, kita ganti semula yang inilah, yang ini u sama dengan x kuasa 2 tambah 1 pergi ke sini. Okey. So, saya nak padamkan juga yang ini. Supposedly this part tak ada ya. So, this part tak ada. Ini pun belum boleh ada lagi. Ini pun belum boleh ada lagi. C ni kena buang. Okay, there you go. So, ini baru betul. Okay. So, saya rasa sampai sini dulu video kita. So, kita akan jumpa pada tajuk yang baru pada sesi video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.